Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan Puan, selamat datang ke channel Noamina Umar. Jadi dalam video kali ini, yang seterusnya kepada Tuan dan Puan yang pertama kali masuk ke channel ini dan menonton video ini, nama saya Noamina Umar, saya seorang business advisor. Dan juga speaker invited speaker untuk beberapa program-program ataupun acara yang khusus kepada pengurusan bisnes yang fokus saya kepada SME dan juga PKS. Baik tuan dan puan, topik kali ini dalam video kali ini kita akan mengupas satu lagi bahagian dalam pengurusan perniagaan bersyarikat, iaitu lantikan ahli lembaga pengarah, iaitu ahli lantikan board of directors bagi syarikat-syarikat, terutama syarikat kecil dan sederhana yang sedang kita bangunkan. Jadi jarang diperkatakan dan dibincangkan apakah sebenarnya kepentingan kita sebagai usahawan, kita sebagai business owner untuk tahu apakah kepentingan untuk kita melantik board of directors ataupun ahli lembaga pengarah dalam syarikat kita. Baik, untuk itu tuan dan puan, apabila tuan dan puan dah masuk dan menonton video ini, boleh subscribe kepada channel Noamina Umar dan juga tinggalkan thumbs up dan boleh share video ini kepada rakan-rakan usahawan yang lain. Baik, tuan dan puan, dalam struktur pengurusan bersyarikat kita ada yang dinamakan sebagai pemegang saham, iaitu shareholder. Selepas daripada itu, kita ada sebenarnya satu lagi kumpulan individu yang kita lantik, yang kita panggil sebagai ahli lembaga pengarah, iaitu board of directors for the company. Jadi apabila kita bercakap mengenai syarikat ini, sebenarnya ada dua. Sama ada syarikat itu berbentuk sediaan berhad atau syarikat itu berbentuk PLT. Tetapi bagaimana pengurusannya ataupun sama ada tuan memilih untuk membuka PLT atau sediaan berhad itu bergantung kepada banyak faktor-faktor lain. Boleh tuan dan puan rujuk kepada video-video saya terdahulu atau di dalam playlist mengenai pemilihan syarikat PLT atau sediaan berhad. Baik, merujuk kepada keperluan atau kepentingan melantik ahli lembaga pengarah ini tuan dan puan, dia mestilah juga dilihat apakah tujuan dan kepentingan dan keperluan bagi syarikat kita itu untuk mempunyai ahli lembaga pengarah yang berkredibel. Bagi kebanyakan SME, terutamanya tuan dan puan yang baru membuka syarikat, biasanya meletakkan nama ahli lembaga pengarah hanyalah semata-mata untuk meletakkan nama, atau sebahagian besar hanya untuk mengesahkan nama itu supaya dapat kita berikan allowance. Sekiranya syarikat itu suami isteri, kita hanya meletakkan nama pasangan kita sebagai ahli lembaga pengarah supaya syarikat boleh membayar allowance kepada pasangan kita. Kebanyakannya hanya bertujuan begitu sahaja. Tetapi sekiranya tuan dan puan mahu membangunkan sebuah syarikat dengan tujuan membangunkan perniagaan, membangunkan sebuah organisasi yang menjalankan perniagaan dengan betul, maka lantikan ahli lembaga pengarah ataupun board of directors dalam syarikat tuan dan puan mestilah dirancang dan diketahui asal-usul serta tujuannya. Baik, apakah antara kepentingan kita melantik ahli lembaga pengarah ini dengan dengan betul, dengan tepat? Pertama sekali tuan dan puan, individu yang kita lantik untuk duduk dalam ahli lembaga pengarah sebagai ahli lembaga pengarah syarikat kita itu adalah individu yang mempunyai satu tugas, yang mempunyai satu kemahiran, yang mempunyai satu latar belakang yang membolehkan beliau memberi input, memberi maklum balas, memberi penglibatan yang aktif apabila kita perlu menggubal apa-apa polisi penting dalam syarikat. Jadi sekiranya tuan dan puan syarikat kita adalah bertaraf berbentuk syarikat yang mengambil projek-projek ataupun memberi khidmat kepada agensi ataupun syarikat-syarikat tertentu, maka sudah tentu kita mempunyai banyak polisi-polisi yang perlu kita gubal, terutamanya dari segi polisi untuk mengambil projek ataupun polisi untuk meneruskan pelaburan baru untuk buat investment baru dan seumpamanya. Jadi ahli lembaga pengarah ini mestilah individu yang mempunyai authority, yang mempunyai credibility, yang mempunyai latar belakang yang betul, yang boleh duduk dalam syarikat kita dan memberi input. Maksudnya ada idea, ada nasihat, ada perkara-perkara, maklumat-maklumat penting yang dia boleh salurkan kepada syarikat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua tuan dan puan, ahli lembaga pengarah yang kita lantik ini mestilah mempunyai satu kekuatan yang kita sebagai syarikat kita ini boleh leverage. Maksudnya individu berkenaan mempunyai kekuatan, terutamanya mempunyai nama baik, mempunyai jaringan yang besar dalam industri ataupun bisnes tertentu yang kita jalankan, dan mestilah kita boleh leverage.
bermakna kedudukan beliau itu, nama baik beliau itu memberi manfaat kembali kepada syarikat. Sekiranya katakanlah tuan dan puan, kita membuka syarikat untuk menjalankan sebuah pusat pengajian agama ataupun madrasah ataupun institusi tahfiz, maka kita melantik salah seorang ahli lembaga pengarah dalam syarikat kita itu adalah seorang ustaz ataupun seorang individu yang dikenali sebagai individu yang mempunyai kemahiran atau mempunyai nama baik dalam bidang keagamaan, dan dengan itu beliau boleh memberi maklum balas, memberi input dan membawa nama baik beliau itu kepada pembangunan dan kemaslahatan bersama dalam syarikat kita itu tadi. Itu yang kedua. Maksudnya kita boleh leverage kepada nama baik ataupun kekuatan yang ada pada individu berkenaan. Okey. Yang ketiga tuan dan puan, mengapa kita mesti ada ahli lembaga pengarah yang betul dengan lantikan yang betul untuk duduk dalam syarikat kita? Ketiga adalah untuk memastikan adanya check and balance. Check and balance. Maknanya ahli lembaga pengarah yang kita lantik itu tuan dan puan bukanlah staf kita, dan dia pun bukanlah ada apa-apa hubungan secara khusus kepada kita secara emosinya, bukanlah saudara mara dalam syarikat kita itu. Totally mereka ini biasanya adalah individu lain yang kita bawa masuk. Ini untuk memastikan adanya check and balance supaya ahli lembaga pengarah berkenaan dapat memastikan kemaslahatan bersama antara internal dan external stakeholder dalam syarikat kita. Bermakna apabila individu berkenaan duduk masuk dalam mesyuarat ahli lembaga pengarah, beliau boleh menyuarakan dan memberi maklumat-maklumat penting supaya ke semua stakeholder kita, sama ada pelanggan, sama ada staff, sama ada owner sendiri, ataupun kita kata institusi lain yang ada kepentingan dalam syarikat kita ini terjaga. Maka individu ini mempunyai special interest dalam syarikat kita untuk memastikan ia berjalan secara baik, tetapi pada masa yang sama menyatakan kebenaran supaya memastikan semua yang terlibat dalam chain supply kita punya bisnes itu terjaga. Dan dengan itu sahajalah tuan dan puan, syarikat kita dapat bergerak dengan lebih jauh, dapat dikembangkan dan dapat mencapai satu tahap sustainability dalam perjalanannya. Jadi untuk itu tuan dan puan, dalam video ini tadi kita sudah bincangkan, saya sudah kupas tentang 3 perkara penting kenapa kita mesti ada lantikan yang betul dan melantik orang yang betul sebagai board of directors dalam syarikat kita, terutamanya syarikat kita yang berstatus SME. Jadi untuk itu tuan dan puan, sehingga ini kita berjumpa dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komen supaya kita dapat terus mendapat input-input lanjut daripada video-video yang disediakan di channel Nur Aminah Omar. Sekian, kita jumpa lagi.